Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan esei kami yang bertajuk Analisis Konseptual tentang Aspek Logik dalam Pemikiran Saintifik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nora Zalina binti Amin. Nomor metrik saya ialah BB201110345. Saya akan mulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Istilah pemikiran saintifik terbagi kepada dua istilah, yaitu pemikiran dan saintifik. Istilah pemikiran ialah proses memikirkan masalah bermula dengan proses menyoal mereka untuk memperoleh dan meningkatkan pemahaman. Ia melibatkan 3 jenis aktiviti mental, yaitu analisis, sintesis, dan penilaian. Manakala istilah saintifik pula merujuk kepada sesuatu sistem atau susunan dalam proses pemikiran. Pemikiran saintifik ialah proses pembelajaran dan tindakan yang banyak berkait rapat dengan cara berfikir. Aplikasi elemen pemikiran yang komprehensif memerlukan kepada strategi dan mekanisme berfikir yang konstruktif. Secara umumnya, mekanisme pemikiran saintifik adalah bermatlamatkan memperolehi ilmu pengetahuan. Pemikiran secara saintifik memerlukan penguasaan terhadap beberapa komponen berfikir seperti kebolehan berfikir secara kritis, kreatif, naluriah, dan skeptikal, kebolehan menghasilkan bukti dan praktikal dan berpikir secara rasional dan logikal. Komponen-komponen ini memerlukan kemampuan daya berpikir dalam menghasilkan soalan dan jangkauan atau tekaan yang kreatif untuk mendapatkan jawaban yang baik. Logik berasal daripada perkataan Yunani, yaitu logos. Logos bermaksud pengucapan, pernyataan, pemikiran, dan pemikiran akal. Logik juga adalah satu cara untuk mempelajari dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membezakan betul atau salah sesuatu hujah. Pemikiran logik juga seringkali digunakan sebagai panduan atau penjelasan terhadap penerimaan atau penolakan sesuatu perkara. Sekian daripada saya. Nama saya Yasmin Mushira binti Azmi Zain dan nombor matrik saya BB201100363. Seterusnya saya akan melanjutkan lagi pembentangan ini dengan menerangkan tentang sejarah perkembangan pemikiran logik. Ilmu logik telah bermula dengan Aristoteles sehingga ia berkembang pada zaman-zaman seterusnya. Ilmu logik ini juga telah melahirkan ramai tokoh-tokoh pemikir ilmu logik seperti Sokrates, Plato dan juga Aristoteles. Tokoh ilmu logik yang pertama yang tersohor dan perlu diberi perhatian ialah Sokrates. Sokrates ini telah menyanjung tinggi terhadap status ilmu logik sebagai sains yang akur dengan ketinggian dan seterusnya kuasa pendalian. Sokrates juga telah mencetuskan proses logik sebagai budi bicara ataupun common sense. Di samping itu, beliau juga turut menegaskan bahawa tanggungjawab moral dan proses analisis dalam kesemua hujahnya. Selain daripada Sokrates, terdapat seorang lagi tokoh pemikir ilmu logik, iaitu Plato. Plato telah mengetengahkan cara sintetik bagi memperjelaskan ilmu logik. Menurut Plato, seseorang harus membebaskan diri mereka daripada kecenderungan atau prasangka yang diterbitkan oleh akal budi dalam mendekati ilmu logik sebagai sebahagian daripada bidang sains. Selepas Plato, kemudian munculnya seorang lagi tokoh ilmu logik, iaitu Aristoteles. Kemunculan Aristoteles telah menemukan prinsip-prinsip baru dan membentuk peraturan baru sehingga terbentuknya ilmu logik seperti yang sedia ada sekarang. Oleh kerana penemuan tersebut, Aristoteles telah diberi gelaran sebagai bapa ilmu logik. Ilmu logik ini terus berkembang daripada semasa ke semasa dengan sumbangan yang telah diberikan oleh pakar pemikir ilmu logik sehingga tercetusnya pemikiran logik seperti yang sedia ada sekarang. Logik silogistik Aristoteles telah menguasai dalam dunia barat lama. Walau bagaimanapun, ketika permulaan abad ke-20, logik simbolik ataupun matematik telah mengambil alih logik silogistik Aristoteles. Di samping itu, sejarah juga telah membuktikan bahawa ilmu logik sentiasa mengalami pemulihan dan juga perubahan sehingga munculnya ilmu logik yang tidak formal yang mempersoalkan logik formal. Seterusnya adalah jenis-jenis logik. Terdapat 2 jenis logik. Yang pertama ialah deduktif
yang kedua ialah induktif. Logik deduktif ini berasal dari logik klasik dan dia mempunyai dua permis. Permis pertama adalah bersifat umum dan membawa kepada keputusan ketiga yang menyimpulkan ketetapan dua permis tersebut. Rumusan logik deduktif ini adalah lebih tepat. Contohnya, permis pertama menyatakan semua jenis buah mempunyai biji. Permis kedua menyatakan durian adalah sejenis buah. Berdasarkan dua permis tersebut, boleh menyimpulkan durian mempunyai biji. Selain itu ialah logik induktif. Logik induktif ini berasal dari logik moden. Hujahan logik induktif ini adalah umum berdasarkan perkara atau andaian yang khusus. Dan rumusannya adalah kurang tepat. Sebagai contoh, seseorang menyatakan permis tersebut berdasarkan pengalamannya. Dia menyatakan bahawa semua ikan yang dia pernah nampak mempunyai sisik. Dan dia membuat keputusan berdasarkan permisnya bahawa semua ikan adalah mempunyai sisik. Rumusan yang dibuat berdasarkan andaian atau pengalaman khususnya adalah kurang tepat. Seterusnya adalah kepentingan pemikiran saintifik. Kepentingan pemikiran saintifik mempunyai nilainya tersendiri dari segi teori dan juga nilai praktikal dalam kehidupan seharian. Antaranya lah dapat membantu seseorang individu untuk mencari perkaitan antara sebab dan akibat dengan perkara ataupun dengan peristiwa yang berlaku di sekeliling mereka. Yang kedua adalah dapat membantu untuk membuat keputusan akhir, iaitu deduksi ataupun kesimpulan, serta dapat membantu seorang untuk mempertahankan, menyokong dan menolak sesuatu hujah, cadangan, idea atau pandangan yang sah dan menentang perkara yang tidak sah, serta dapat membantu kita untuk mengenali dan dapat mengelakkan sebarang kesilapan kerana dapat berupaya berfikiran secara positif dan berkesan. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian pandangan sejenak tentang logik. Menurut IBM, Copy dan Cohen menyatakan bahawa ilmu logik merupakan satu kajian tentang kaedah dan prinsip yang menyiasat satu perkara secara sistematik yang berfungsi untuk membezakan perkara yang betul dan tidak betul. Pemikiran logik daripada pandangan Patrick Chahali ialah satu bidang bersifat sains yang menganalisis dan menilai satu hujah dari segi kebenaran dan ketepatan. Enrico pula menyatakan bahawa logik mempunyai disiplin tersendiri untuk menyokong satu teori yang dipertikaikan. Individu yang berfikiran sedemikian akan menyelesaikan suatu masalah dengan memecahkan kepada komponen-komponen yang kecil untuk memudahkan penyelesaian masalah. Meredith Salmon berpendapat bahawa pemikiran logik berkait dengan pemikiran kritikal untuk memutuskan keterangan yang disampaikan benar atau tidak. Pandangan disokong oleh Stephen F. Barker. Seterusnya, menurut pandangan Richard Carl Jeffrey, logik merupakan satu kajian ilmu deduksi sains pemikiran saintifik. Terdapat ahli sejarah yang lain turut memberi pendapat, iaitu menyatakan pemikiran logika ialah pemikiran yang digunakan untuk mencari kaitan. Pemikiran logika juga mementingkan terhadap perkara yang nyata dan jelas. Setelah itu dapat dikaitkan dengan dua perkara yang berlawanan. Contohnya, betul atau salah, halal atau haram, dan baik atau buruk. Hai, saya Nur Elisa Izlin binti Zurahmi, nombor matriks BB20110360 akan membentangkan mengenai aplikasi aspek logik dalam pemikiran saintifik dalam pelbagai bidang. Yang pertama adalah dalam pendekatan kajian saintifik, ianya tidak hanya merangkumi beberapa aspek seperti pengumpulan maklumat, idea berguna, konsep atau kajian saintifik terhadap alam semula jadi, tetapi juga merupakan kaedah yang digunakan bagi menyelidik dan mendalami ilmu alam semula jadi. Yang kedua adalah dalam bidang pendidikan. Pemikiran saintifik tercetus dari otak bahagian kiri yang digelar sebagai hoki. Hoki lebih berfokuskan kepada bahasa, pengiraan matematik, nombor urutan, logik, linear dan analisis. Hoki bertugas untuk memperincikan sesuatu kepada bahagian-bahagiannya. Manakala yang ketiga adalah dalam bidang sastera. Melalui teori SPB 4K menggunakan dua kaedah iaitu pertama iaitu kaedah intrinsik yang digunakan untuk mengkaji latar dan susunan.
Kedua adalah kaedah ekstrinsik yang digunakan untuk mengkaji sejarah dan kemasyarakatan sesuatu teks kesusasteraan. Selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan. Nama saya Clementina Wena Raymond. Saya akan membentangkan kaedah-kaedah pemikiran saintifik dan pemikiran logik. Saya mulakan dengan pemikiran saintifik. Dalam pemikiran saintifik, terdapat dua kaedah yang digunakan, yaitu kaedah intuisi dan kaedah logik. Kaedah intuisi merupakan kaedah yang membolehkan seseorang untuk mencipta hipotesis terlebih dahulu sebelum mengetahui sama ada fakta tersebut benar ataupun palsu. Manakala, kaedah logik merupakan kaedah di mana seseorang individu melakukan hipotesis apabila telah mengumpul data dan mempunyai bukti yang cukup. Beralih pula kita kepada pemikiran logik. Dalam pemikiran logik, ia juga terbahagi kepada dua kaedah, yaitu kaedah induksi dan kaedah deduksi. Dalam kaedah induksi, kaedah ini merupakan kaedah berpikir daripada khusus kepada yang umum. Selain itu, setiap kesimpulan yang dikemukakan adalah berdasarkan peristiwa-peristiwa lalu yang diperhatikan. Maka kesimpulan yang dibuat tidak semestinya benar. Contohnya, penyataan menyatakan gagak berwarna hitam, maka semua gagak berwarna hitam adalah tidak benar, karena terdapat juga gagak yang berwarna cerah akibat penyakit albino. Kaedah seterusnya ialah deduksi. Kaedah ini berbeza daripada induksi, karena ia merupakan kaedah berpikir daripada umum kepada khusus. Setiap kesimpulan yang dibuat dalam kaedah deduksi adalah berdasarkan maklumat-maklumat dan fakta yang ada. Hal ini menunjukkan sekiranya premis benar, maka kesimpulannya juga benar. Sebagai contoh, pernyataan pertama menyatakan semua manusia bernafas menggunakan oksigen. Pernyataan kedua pula menyatakan Amy seorang manusia. Maka, kesimpulan yang dapat dibuat ialah Amy bernafas menggunakan oksigen. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya, Manisa Telifa, akan membentangkan penutup kepada tajuk esai kumpulan kami. Konklusinya, pemikiran saintifik mempunyai kaitan dengan pemikiran yang bersifat logik yang dapat membantu dalam menganalisis kebenaran, ketepatan, kepastian, dan kegunaan sesuatu angka dan fakta. Proses pemikiran logik ini harus melalui dua tahap yang penting, yaitu pada tahap pertama, otak membuat tanggapan atau persepsi, manakala pada tahap kedua, otak menggunakan pemikiran logik untuk memproses maklumat. Pemikiran saintifik memainkan peranan penting seperti membantu dalam mencari perkaitan antara sebab dan akibat, membantu dalam membuat sesuatu kesimpulan atau deduksi, serta mempertahankan, menyokong, atau menolak sesuatu hujah, cadangan, idea, atau pandangan yang sah dan menentang perkara yang tidak sah. Oleh itu, pemikiran saintifik tidak hanya terhad kepada kehidupan saintis dan pelajar aliran sains sahaja, malahan pemikiran ini dapat digunapakai oleh semua lapisan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan mencari bukti atau penjelasan yang jelas, tepat, sah dan benar. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.